Okay, so saya dah hantar PDF ini dalam grup dan ini sebagai satu latihan lah. So sebenarnya untuk pelajar saya tak payah buat dalam buku ke apa. Ini cuma latihan ulang kaji. Okay. Okay, so kita terus tengok sahaja soalan. Okay. Okay ya. Okay, so soalan 1, 2011, soalan 8. Raja 8.1 menunjukkan lintasan sinar cahaya yang tidak lengkap memasuki suatu prisma kaca. Okay, indeks biasan prisma kaca itu adalah 1.5. Okay, pertama sekali, hitung sudut genting prisma kaca itu. So, kalau you faham apa itu sudut genting, okay, sudut genting adalah sudut di mana indeks biasan akan menjadi 90 darjah. Okey, 90 darjah. So di sini saya cuba tunjuk Okey. Sekejap. Okey, so ini adalah satu contoh. So di sini kita ada di atas adalah kaca, okey, kaca, and then di bawah adalah air. Jadi atas kaca dia punya indeks biasan adalah 1.5. Okey, 1.5 dan bawah indeks biasa adalah 1.33 lah. Okey, so kita nampak bahawa kaca dia lebih tumpat daripada air. Okey, so untuk sudut genting mesti berada di medium yang lebih tumpat. Okey, so kalau sudut genting dia mesti berada di medium yang lebih tumpat. Okey, mesti di lebih tumpat punya medium. Okey. So apa yang berlaku adalah sudut tuju adalah daripada sinar kepada garis normal. Okey, kepada garis normal iaitu di sinilah. Okey, di sini. Okey, dan sudut biasan adalah daripada sinar biasan ke sudut ke garis normal. So kita nampak bahawa dia punya sudut tuju adalah lebih kecil daripada sudut biasan. Dan kalau saya cuba adjustkan sudut sampai satu tahap, okay, di mana sepatutnya sudut tuju yang mempunyai nilai tertentu akan menyebabkan sudut biasa menjadi 90 darjah. Okay, menjadi 90 darjah. Okay, jadi 90 darjah. Di sini mungkin tak dapat nampak lah. Okay, so sudut genting adalah sudut di mana sudut biasa akan menjadi 90 darjah. Okay, so selepas sudut genting, bila sudut tuju lebih daripada sudut genting, kita akan nampak semua cahaya tidak dibiaskan. Semua cahaya akan dipantulkan sepenuhnya. Okay, dipantulkan sepenuhnya. So itulah panggil pantulan dalam penuh. Okay, pantulan dalam penuh. So kita nampak sekarang permukaan dia seperti satu cermin. Okay, satu cermin. Cahaya tidak akan tembus ke bawah dah. Okay, tidak akan tembus ke bawah. Terus dipantulkan ke atas. Okay, so formula dia adalah formula adalah N sama dengan 1/sin C. Okay, sebenarnya 1 ini adalah sin 90. Kalau you tahu, bila kita
Katakan ini adalah air, ini adalah udara lah. Okay. So kita ada sudut biasa, sudut 7. Di sini adalah C lah. Okay. Dan kita tahu bila sudut C, maka sudut biasa adalah 90 darjah. So berdasarkan formula, N sama dengan sin I bagi sin R. Okay. Jangan lupa, sin I sentiasa kita ambil I mempunyai nilai yang lebih besar. Okay, lebih besar. Walaupun kita nampak sepatutnya sudut 7 adalah di sini kan. Okay, sebab kita pancarkan cahaya daripada air. Okay, sepatutnya ini adalah I kan. Tapi jangan lupa, N sama dengan sin I bagi sin R. I mesti ambil nilai yang lebih besar. Kalau tidak, nanti you punya nilai N akan kurang daripada 1. Jadi soalan objektif, kalau you nampak dia suruh kira indeks biasan, you nampak soalan dia bagi pilihan A 0 point bla bla bla, B 0 point bla bla bla. You boleh terus outkan 0 point bla 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 sebab nilai N mesti lebih daripada 1. Okay. Ini satu tips satu tips untuk senangkan. Okay. Kalau you tak pasti C dengan D ada nilai yang lebih daripada 1, at least lah you boleh eliminatekan A dengan B. So di sini kita nampak I sebenarnya adalah sin sini sin 90 dan sin out adalah sin C. So that's why kita dapatkan formula ini. Okay. Okay, so kira sajalah. Okay, kira saja. Kita dapat N adalah 1.5 sama dengan 1 bagi sin C. Okay, so you kira saja sin C sama dengan 1 bagi 1.5 and then C sama dengan inverse sin 1 per 1.5 dan dapat berapalah. Okay, sepatutnya jawapan anda dapat 41.81, betul tak? Ke berapa? 40. Okey, ada orang dah jawab lah. Okey. So 41.81 lah. Okey. Okey. Okey, so 41.81 ya. So jangan lupa formula unit tulis walaupun dia adalah darjah, tapi jangan lupa ini adalah unit. Selalu pelajar tulis sahaja nombor, lupa unit dia. Okey. Okey, kemudian kita tengok soalan next. Okey. Pada darjah 8.1, lengkapkan lintasan sinar cahaya dari titik O. Okey. So, kita nampak bahawa cahaya dia terus straight tembus kepada prisma kaca. Okey, dan lepas tu kita nampak di sini apa yang berlaku. Okey, apa yang berlaku pada sini? Kalau sepatutnya kita tahu cahaya akan merambat secara lurus kan, dia patutnya akan dibiaskan keluar kan, dia akan keluar. Okay. So kalau katakanlah kita tak tengok sudut genting, so bila anda nak lukis sinar biasan, jangan lupa you lukis dulu garis normal. Okay, garis normal sangat penting supaya anda tahu mana dia pergi arah dia. Okay. So contohnya kalau kita tak tengok soalan sudut genting untuk lukis sinar biasan. So lukiskan garis normal. Okay, kemudian selalu saya ajar pelajar macam ini. Okay, you lukiskan straight dulu. Okay, guna pensel lukiskan ikut dia punya arah ini dulu. Dan sekarang you tengok. Okay, daripada kaca keluar ke udara. So lebih tumpat ke kurang tumpat. Jadi dia akan menjadi lebih laju ke kurang laju.
Okay, lebih tumpat kepada kurang tumpat. So bayangkan you dalam shopping mall, tiba-tiba you dapat keluar daripada shopping mall yang sangat sesak, penuh dengan orang. So you sebenarnya lebih laju, you punya pergerakan lebih cepat, kan? So kita akan dibiaskan jauh daripada normal. Okay, so ini adalah normal. Kalau dekat, you akan lukis macam ini. Betul tak? So sekarang jauh daripada normal, kita akan lukis ke arah bawah sikit. Okay, then barulah you padamkan yang original punya. Okay, so ini cara untuk lukis sinar biasan. Okay, tetapi untuk soalan ini kita nak tengok. Okay, so di sini sama juga kita ada garis normal. Okay, sini sudut 7 adalah 45 darjah. Kalau you tahu kenapa kan? Okay, sebab kalau sini 90 darjah, okay, daripada sini ke sini 90 darjah. Dan kita tengok sini 45, sini pun 45. Sini 90, so sini 45. So kita nampak bahawa sekarang sudut 7 lebih daripada sudut genting. 45 darjah tadi lebih daripada 41.81. So dia tidak akan berlaku pembiasan. Dia akan berlaku pantulan dalam penuh. So sekarang cahaya tidak akan keluar. Tetapi dia akan dipantulkan secara penuh. Dia akan pergi ke bawah. Okay, dia akan pergi ke bawah. Dan sini adalah 45 darjah. Okay. So berlaku pantulan dalam penuh. Okay. Jangan lupa anak panah, okay, tunjukkan mana cahaya pergi. Okay. Okay okay, next. Kalau ada soalan boleh tanya. Okey, berdasarkan jawapan, namakan fenomena cahaya yang terlibat. So, biasanya fenomena ada berapa lah, okey. Kita ada pantulan, ada pembiasan, ada pantulan dalam penuh. Okey. Ataupun kalau contoh pantulan penuh, kita ada logam maya. Okey, logam maya. Logam maya adalah fenomena di mana kita nampak, okey, bila kita dalam kereta kan, kita nampak di depan macam ada tumpuk air. Tapi bila kita semakin dekat, kita nampak tumpuk air itu akan hilang. Okey, akan hilang. Okey, so di sini kita tahulah pantulan dalam penuh. Okey, pantulan dalam penuh. Okey, okay, next. So kita ada binocular berprisma. Kedudukan bagi dua prisma pada satu sisi binocular adalah seperti yang ditunjukkan. Okay, so kita nampak ada dua prisma. So mata letak di sini. Raja 8.3 adalah raja skema bagi raja 8.2. Pada raja 8.3, lukis lintasan sinar cahaya yang memasuki kedua-dua prisma. Dalam lukisan anda, okay, tunjuk arah lintasan. Okay, tunjuk arah lintasan sinar cahaya. Okay, so kita dah tahu prisma tadi kan. Kalau dia punya sudut, okay, sudut lebih daripada 41.8, so dia akan berlaku pantulan dalam penuh. Okay, pantulan dalam penuh. So di sini kita tengok, kalau mata, okay, mata kita terus ke prisma, okay, ke prisma. So kita tahu prisma ini kita dapat 45, sini 45, okay, 45, sini pun 45, kan? Okay. So di sini adalah 90 darjah. Jadi sini adalah 45. Okay, 45 kan.
So kalau garis normal, sini pun 45. So sama juga dia akan berlaku pantulan dalam penuh. Okey, pantulan penuh. So di sini saya cuma tunjukkan lah. Okey, dia memang akan dapat pantulan dalam penuh. So you tak payah tunjukkan sudut lah. Okey, tak payah tunjukkan sudut. Okey, so kemudian kemudian daripada sini dia akan ke bawah. Okay, ke bawah. So sama juga dia akan berlaku pantulan dalam penuh. Okey, pantulan penuh. Okey. Sini pun juga pantulan dalam penuh. Okey. Okey, and then last sekali pergi ke keluar, okey. So, objek akan di sinilah, okey. Objek akan di sini. So, cahaya daripada objek, okey, pantul, pasu masuk ke mata kita. So, setiap lintasan ini anda kena tunjukkan arah dia. Okey. So, satu lagi contoh soalan adalah periskop. Okay, periskop adalah apa yang kita pakai dekat dekat kapal selam, kapal selam. So, basically kalau kita ada objek di sini, okay, so cahaya dia akan lalu, okay, daripada manusia, okay, di sini pun sama, prisma dia 45. So, dia akan pantul, okey, pantul, lepas tu pantul lagi ke mata kita. Okey, sama juga. Sepatutnya kita ada berjuta-juta cahaya. Okey, sinar cahaya. Tapi kita lukis satu atau dua dah cukup. Okey, ini pun satu contoh lah. Satu contoh yang kita akan nampak dekat periskop. So, periskop dia tak pakai cermin. Okey, sebab cermin dia akan menghasilkan image yang tidak jelas. Okey, so biasanya prisma akan digunakan untuk periskop. Okey, periskop. Okey, periskop kita akan guna prisma. Sebab prisma dia lebih jelas dia punya image berbanding dengan cermin. Kalau cermin dia akan menghasilkan lebih daripada satu image. Okey, 潜望镜. Okay, next. Okay, so kanta objek digunakan dalam binocular itu supaya objek boleh lihat dengan lebih jelas. Jadual 8 menunjukkan ciri-ciri tiga kanta. Kita ada P, Q, R. And then panjang fokus dia, kita ada 1 cm, 10 cm, 100 cm. Diameter kanta, kita ada yang kecil, ada yang besar. Okay, so di sini kita nampak panjang fokus, okay, ada yang sangat pendek. Ada yang sangat panjang. Okay, ada yang sangat panjang, ada yang sangat pendek. Diameter maksudnya tebal, gemuk atau kurus lah. Okay. So, diameter yang kecil, diameter yang besar. Okay. So, apakah yang paling sesuai untuk kita pilih supaya kita dapat binocular yang menghasilkan image yang lebih jelas. Okay. So di sini untuk panjang fokus, bila anda jawab, okay, selalu saya nampak pelajar macam ini. Okay, dia akan dia tengok nombor, dia akan tulis nombor. Okay, contoh kita ada 10 cm, kita ada 100 cm, 25 cm. Okay, so di sini apa yang kita nak adalah kita nak spesifikkan ciri-ciri itu. Jangan anda bagi tahu saya nombor. Okay, bagi tahu saya sama ada panjang fokus itu saya nak panjang ke pendek. Okay, bukannya bagi saya satu nombor. Okay, so sama juga kalau kita nak saya bagi contoh. Kalau contohnya saya nak sidai baju. Okay, sidai baju.
So, saya nak luas permukaan dia berapa? Besar ke kecil? So, kalau kita ada P, kita ada Q, kita ada R. Okay, P adalah contohnya 10 cm cubic square. And then Q adalah 100 cm square. And then R adalah 1000 cm square. Okay, so jawapan anda adalah, you kena jawab permukaan sepatutnya luas dia semakin besar. Bukannya you bagi nombor, oh saya nak 1000. Okay, tak semestinya 1000. Sepatutnya lebih besar, lebih bagus kan. Permukaan dia lebih bagus supaya dapat cahaya dengan lebih banyak kan. So kita tak nak tulis nombor. Kita tuliskan sama ada tinggi atau rendah. Okay. So di sini panjang fokus, kita nak panjang. Okay. Kenapa kita nak panjang? Okay, panjang atau tinggi lah. Okay, supaya sebenarnya kalau panjang fokus dia tinggi, kita akan dapat nilai pembesaran yang lebih besar. Okay, nilai pembesaran lebih besar. Okay, nilai pembesaran lebih besar. Okey, kemudian untuk diameter, kita nak kanta yang kurus ke gemuk. Kalau gemuk, kita akan dapat cahaya yang lebih banyak. Kita dapat terima cahaya yang lebih banyak berbanding dengan kanta yang kurus. Okey, so diameter kita nak yang besar. Okey, diameter kanta besar. Okey, supaya kita dapat lebih banyak cahaya. Lebih banyak cahaya diterima dan dibiaskan. Okey, atau dipantulkan lah. Okey, dipantulkan. Okey, sorry, bukan dipantulkan, dibiaskan, sorry. Okey, sebab tadi binocular di depan tu kata kan, okey, dibiaskan. Okey. So kalau lebih banyak cahaya, kita punya image akan lebih jelas, lebih tajam. Okey, lebih tajam, lebih jelas. Okey, so di sini berdasarkan jawapan, pilih yang lebih paling sesuai lah. Kita ada PQR kan. So yang paling sesuai adalah R. Okey, yang paling sesuai adalah R. Okey, so tulis saja R lah di sini. Okey, R. Okey. Okey, R. Okey, kemudian kita cuba tengok soalan 2012, soalan 7. Saya cuba habiskanlah, habiskan semua soalan hari ini. Sebetulnya kita nampak banyak kan. Okey, tapi saya cuba at least cover dulu soalan soalan section A lah. Okey, soalan section A. So kita nampak sebatang pembaris kelihatan bengkok di dalam air. Okey. So soalan dia, namakan fenomena cahaya. Okey. So fenomena adalah pembiasan. Okey, pembiasan. Okey, pembiasan. Okey. So terangkan bagaimana fenomena cahaya dalam 7A1 berlaku. So macam mana pembiasan berlaku? Okey. So di sini kita nampak satu markah sahaja kan. So yang penting kita nak tulis, kita ada dua medium. Okey. Okey. Apabila cahaya merambat dari medium yang kurang tumpat ke medium lebih tumpat.
Okay, so apa yang berlaku? Laju cahaya akan... Okay, jangan tulis perkataan berubah ya. Okay, dalam fizik jangan cuba tulis perkataan berubah. Okay, sebab berubah itu berubah macam mana? Sama ada lebih cepat ke lebih lambat. Akan berkurang ke bertambah. Kalau you tulis berubah, tak ada markah. Sebab you hanya bagi tahu saya jawapan yang tidak jelas. Okay? Macam contoh saya bagi hipotesis. Kalau kita tahu orang itu makan sangat banyak kan. Okay, dia patutnya dia punya berat akan semakin tinggi. So, hipotesis dia, semakin banyak pelajar makan, semakin tinggi berat dia. Bukannya semakin banyak semakin banyak pelajar makan, semakin berubah berat pelajar. Okay, tak kan? Okay, kita terus saja cakap dia tinggi ke rendah. So sama juga, cakap saja dia berkurang ke bertambah. Okay. Okay, sudah. Okay, so kemudian kita nampak seorang lelaki menembak seekor ikan yang diperhatikan di dalamnya. Tembakannya tidak mengenai ikan itu. Okay, so ini adalah image ikan. Beri satu sebab mengapa tembakannya tidak mengenai ikan tersebut. Okay, so kenapa? Okay, so sebab image dia tidak wujud. Okay, image ini adalah maya sebenarnya. Okay, apa maksud maya? Okay, contohnya kalau you nampak you di depan cermin, you nampak you punya image di cermin, pada cermin. So, kalau ada kawan ambil pistol, okay, piang. Dia tembak pada image. You mati tak? You tak mati. Sebab original you adalah di depan cermin. Apa yang dia tembak adalah image. Image yang tidak wujud pun. Okay, yang tidak wujud. So, kenapa tembakan tidak mengenai ikan? Okay, so sebab dia tembak apa? Dia tembak image dia. Okay, dia tembak image. Bukan tembak objek. Okay, dia tembak image bukan tembak objek ya. So, kenapa? Sebab dia menembak pada image ikan. Okay, dia menembak pada image ikan. Okay, pada image ikan. Okey, kemudian janganlah kita lukis dua sinar cahaya untuk menentukan kedudukan sebenar ikan. Okey, apa yang kita lukis dalam exam, dalam ujian soalan exam, kita sebenarnya buat cara terbalik. Okey, terbalik. That means kita sebenarnya kita akan lukis image dulu. Daripada image kita lukiskan sinar cahaya. Okey, so kita perlu lukiskan dua sinar cahaya kan. Okay, so di sini, okay, so katakanlah kita fokus pada ekor ikan ni. Okay, so kita tahu apa yang dia nampak di sini. Okay, daripada pistol, okay, daripada pistol terus ke ikan. Okay, pistol terus ke ikan. Okay, sebab cahaya dia merambat secara lurus kan. Okay, secara lurus. Okay, so macam mana saya nak lukis saya?
Okey, sekejap. Okey, dan di sini kita patut ada uh, sinar yang maya. Okey, yang garis yang putus-putus ya, garis yang putus-putus. Saya kena asingkan. Okey, garis yang putus-putus. Okey. Okey, kemudian di sini saya lukiskan garis normal. Okey, garis normal pada permukaan air ini. Okey, dan kemudian kita tahu cahaya sepatutnya dia dibiaskan dekat normal kan? Okey, dekat normal. So di sini. Mana-mana sajalah, di sini pun boleh, di sini pun boleh. Asalkan ikan itu di bawah image. Okey, katakan di sini ya. And so saya uh, lukiskan ikan. Uh, Okey, ikan. Pastikan dia punya size lebih kurang samalah. Okey. Okey. So ini satu sinar cahaya. Kita lukis satu lagi. Okey, satu lagi. Katakanlah kita lukis kepada mata. Okey, lukis kepada mata juga. Okey, so okey, mata. So di sini juga sama juga kita ada garis yang dotted. Okey. Okey, kemudian kita lukiskan garis normal dia. Okey, akhirnya kita sambungkan kepada ikan. Ekor ikan yang sebenar. Okey, dan jangan lupa lukiskan anak panah. Sepatutnya cahaya daripada ikan kepada pistol ataupun mata. Okey. Okey ya. Okey, so inilah jawapan dia. Okey, so cuma kena ingat anak panah jangan lupa. Okey, jangan lupa untuk lukis anak panah. Okey. Okey, next. Okey, mark tanda dengan X kedudukan sebenar ikan. So, mana-mana sajalah. Okey, tadi kita dah tandakan. Okey. Kita nampak ikan tu, so tanda sajalah X. Okey. So, kalau ikan di sini kan. Ikan di sini. So, tanda sajalah X. Okey. Okey, so soalan 2 dah habiskan. Okey, satu lagi. Beri satu cadangan bagaimana untuk menembak ikan dengan tepat. So sepatutnya dia harus menembak bawah daripada apa yang dinampakkan. So contoh kalau saya nampak di sini, so patut saya tembak ke bawah. Okay. So dia harus menembak beberapa
cm di bawah image ikan. Okay. Okey, kemudian laju cahaya di dalam udara dan dalam air ialah 3.0 dalam 10 kuasa 8 dan 2.25 dalam 10 kuasa 8. Okey, hitung indeks biasan. So, satu lagi formula indeks biasan N sama dengan laju cahaya dalam udara atau vacuum. Okey, bagi laju cahaya dalam medium. Okey. So di sini ni kita nampaklah kita yang atas adalah 3.0 dalam 10 kuasa 8 dan bawah adalah 2.25 dalam 10 kuasa 8. Okey, so jawapan sama dengan 1.33. Okey, 1.33. Okey, indeks biasan tak ada unit dah sebab kalau you tengok dua-dua unit dia adalah laju kan. So bila you potong, so kita tak ada unit untuk indeks biasan. Okay, indeks cuma adalah satu nilai sahaja. Kalau you masih ingat dulu kita ada selalu saya sebut dengan pelajar. Masih ingat api tak? Okay, tahun lepas kita ada pencemaran kan. So, air pollution index. So, indeks ini adalah satu nilai lah yang kita tentukan berapa tahap pencemaran itu berlaku. So, indeks biasan adalah satu nilai kita tentukan berapa tahap pembiasan berlaku. Okay. Okay, next tinggal kita carikan kedalaman. Okay, kedalaman sebenar. So, formula N sama dengan dalam sebenar bagi dalam ketara. Selalu cek jawapan anda. Indeks biasan mesti lebih daripada 1. Okay. So 1.33 sama dengan dalam sebenar bahagi 1.8. So dalam sebenar sama dengan 1.33 dalam 1.8. You akan dapat jawapan 2.394 meter. Okay, so actually kita nampaklah sebenarnya bukan berapa cm sahaja. Beza dia berapa puluh cm tau. 59 cm. Okay, so tadi jawapan you patut jawab bukan berapa cm lah. Tadi kena jawab asalkan you jawab sahaja di bawah. Okay, menembak satu jarak di bawah image ikan. Okay, dah cukup. Okay. Okay, ini soalan 2012. Okay, saya cuba carikan soalan lain yang sama, yang tidak sama lah. Okay. So kita dah cover pembiasan tadi. Ini pun sama lah. Anda boleh cuba. Okay, boleh cuba lukis juga. Okay, soalan ini 2014. Okay. So, kanta dalam Raja 8 ditunjukkan sebagai kanta pembesar. Okay, pembesar. So, kalau untuk pembesar, kita tahu objek kena letak dekat dengan kanta. Okay, letak dekat dengan kanta. Namakan jenis kanta ini. Okay, so kalau dia gemuk, okay, gemuk macam perut, so dia akan cuba kembangkan. Okay, bong. Okay, dia akan ada bunyi bom. So, kanta cembung. Okay, kanta cembung. Kalau dia kurus, okay, kurus, tak banyak makan,
you kena banyak makan qigong. Okay, so ini adalah cekong. Qigong. K untuk kurus. Okay, K untuk kurus ingat. Okay. Okay. Okay, dalam Raja 8, lukis satu Raja sinar untuk menunjukkan bagaimana image bagi objek itu terbentuk. Okay, macam mana kita dapat image Okay, yang penting kita kena lukiskan dua sinar. Okay, dua sinar. Okay, pertama sekali, ini adalah objek kita. Okay, objek. Okay, atas sebelum ini saya tunjukkan satu apa ni? Convex lens simulation. Okay, saya tunjukkan. Okay, so ini adalah kanta cembung. Kanta cembung. Jadi, sorry ya. Masih nampak kan? Masih nampak kan? Okay, sorry tadi saya tertekan. Okay, so ini adalah kanta cembung. So, okay, kalau kita cuba tengok dia punya hubungan. Kalau dia objek dia semakin jauh, okay, semakin jauh, so image akan semakin dekat. Okay, semakin dekat, nampak tak? Objek semakin dekat, image akan semakin jauh. Okay, so di sini kita panggil jarak objek lah. Okay, jarak objek. Di sini adalah jarak image. Okay, jarak image. Kita tulis V. Jangan keliru dengan UV yang halaju awal, halaju akhir. Cuma sebab fizik banyak sangat simbol kita nak pakai. Okay, so di sini kita nampak bahawa kalau biasanya objek semakin dekat, dia akan jadi besar. Okay, image akan menjadi besar. Kalau objek semakin jauh, image akan menjadi kecil. Okay, akan menjadi kecil. Okay, so untuk kanta pembesar, magnifying lens bukan glass, magnifying lens. So dia sepatutnya kita nampak image di sini. Okay, nampak image di sini. So yang penting kita nampak ada dua sinar yang kita perlu lukis. Okay, yang pertama, okay, secara umum kita tahu untuk kanta cembung, sinar cahaya akan menumpuk. Okay, menumpuk di titik fokus ini. Because you know, okay, semua cahaya, okay, bila sentuh dia akan tembus ke arah sini kan. So dia akan cuba menumpuk. Okay, menumpuk ke titik fokus. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, dia akan lukis satu sinar yang terus kepada pusat optik. Okay. Lepas tu kita cuba carikan dia punya titik persilangan. So kita nampak sini adalah titik persilangan. Okay, di mana dua sinar akan bertemu. So tadi kita lukiskan nyala api kan. So sekarang nyala api di sini. Dia punya badan kaki di atas. So dia terbalik dia punya image. Okay. Okay, untuk kanta cekong kita nampak okay, sinar selari bila sentuh pada kanta dia akan mencapar dari titik fokus. Dia macam satu sumber keluarkan cahaya. Okay, daripada satu sumber keluar cahaya secara luas. Okay, dan sinar kedua sama juga, dia mesti melalui pusat optik. Dan untuk senang sahaja, okay, kanta cekong, dia punya image sentiasa ada 3 ciri-ciri. Okay, pertama adalah okay, maya. Okay, macam nak tahu dia maya ke nyata. So, objek di sini, sepatutnya you nampak image di sini.
Okay. So kalau you dapat image di sini, dia adalah nyata. Kalau you dapat image di sini, dia adalah maya. Itu sahaja. Okay. Okay, kalau untuk cermin, objek di sini, sepatutnya nampak image di sini kan. So di sini adalah nyata. Okay, ini untuk cermin cermin. So kalau you nampak image di sini, dia adalah maya. Okay. So tak payah hafal lah sebenarnya. Okay, untuk cekung biasa sahaja. Cekung maya, okay, tegak diperkecilkan. Okay, confirm tak kisah you letak mana-mana. Untuk kanta cekung, dia punya image sentiasa 3 ini. Dan kanta cekung, dia kawan baik dengan siapa? Dia kawan baik dengan cermin cembung. Okay, sebab apa? Sebab mereka pun ada ciri-ciri yang sama. Maya, tegak dan diperkecilkan. Okay. Cuma kanta cekung dia image di sebelah sini. Cermin dia punya image di sebelah sini. Okay, so kita lukis lah. Okay, kita cuba lukis. Okay. Okay, so pertama sekali, okay, sinar selari yang sentuh pada kanta. Okay, kemudian dia akan menumpu pada titik fokus. Okay, menumpu pada titik fokus. Okay, so ini yang pertama. Jangan lupa lukiskan anak panah. Okay, kedua, kita akan dapat sinar yang satu garis lurus kepada titik pusat optik. Okay. Okay, lepas tu kita cuba cari dia punya titik persilangan, the intersection point. Kita nampak di sini, dia semakin jauh. So, dia memang tidak akan bertemu di sini. So, dia bertemu di mana? Bertemu di sebelah kiri. Okay. So, kita cuba extendkan. Okay, cuba extendkan. Macam tak cukup. Okay. Sekejap, saya lukis dulu. Okay. Okay, you jangan lukis dulu sebab nanti kita nak lukis garis yang putus-putus. Okay. Okay, so garis putus-putus. Okay, so dia bertemu di sini. So kita lukiskan dia punya image. Okay, image dia maya. So kena lukis garis yang putus-putus. Okay. Okay, so satu markah sini, satu markah sini, satu markah image. So label di sinilah image.
Okay. Okay, next. Okay, dua ciri-ciri. So, seperti yang saya katalah, okay, kita ada 3 lah, tuliskan 2 saja. So, sebenarnya tak payah hafal. Kalau kita dah lukis, kita boleh tengok berdasarkan gambar. So, kita nampak tegak, maya, ataupun satu lagi diperbesarkan. Okay, diperbesarkan. Okay. Okay, next kita ada sebuah mikroskop majmuk mengandungi satu kanta objektif dan satu kanta mata. Okay. Jarak fokus kanta objektif itu adalah FO dan jarak fokus kanta mata adalah FE. Okay. So kita ada 3 pilihan. Okay. So kita nak pilih mana satu yang paling sesuai. Okay. So sebelum ni saya nak tunjukkan dia punya slide ya. Okay. Slide dia. Alat optik. Okay, biasa kita ada 2 lah. Okay, 2. Pertama adalah mikroskop, kedua adalah teleskop. Okay. Okay, so kanta objek adalah dan kanta mata. Kanta mata adalah apa yang kita nampak. Kanta objek adalah kanta yang dia dapat cahaya daripada objek. Okay, so untuk mikroskop, okay, you kena ingat bahawa you ingat satu sahaja. Okay. Okay, untuk kanta objek, okay, tujuan kita nak apa? Kita nak dapat besarkan image kan supaya kita nampak dengan lebih jelas kan. So, kita nak power dia tinggi. Okay, power tinggi kan. So, di sini kita nak kanta objek power dia lebih tinggi. Okay, lebih tinggi daripada kanta mata. Okay, sebab apa? Okay, saya bagi you formula. P sama dengan 1 bagi F. Di mana P adalah kuasa kanta dan F adalah panjang fokus. So, kalau panjang fokus dia rendah, pendek, kuasa dia tinggi. Mikroskop kita nak bagikan objek, okay, image kita, lebih besar. So, kanta objek dia kena power dia tinggi. Okay, power dia kena tinggi dulu. Okay, so ingat saja, kanta objek power tinggi untuk mikroskop. Jadi dia punya panjang fokus lebih pendek. So di sini dia lebih pendek daripada sini. Dan susunan dia mesti sama dengan susunan dia sini adalah FE ya. Okay, ini FO, ini FE. Susunan dia jarak antara dua kanta ini mesti lebih daripada FO tambah FE. Okay, kita nak panggil dia sebagai pelarasan normal. L lebih besar daripada FO tambah FE. Okay. Ini untuk mikroskop. Okay, untuk mikroskop. So, ciri-ciri image yang terakhir kita dapat maya, songsang dan juga lebih besar. Okay, maya, songsang dan lebih besar. Okay, so cuma you kena ingat sahaja dia punya kanta objek, kanta mata. Mikroskop kanta objek power tinggi, so panjang fokus dia pendek. Itu you ingat. Okay. Dan dia punya M ini maksudnya dia punya pembesaran. Nilai pembesaran adalah nilai pembesaran kanta objek darab nilai pembesaran kanta mata. Okey, macam mana kita nak kira formula nilai pembesaran? Okey, M sama dengan V bahagi U. Okey, katakan di sini
Sini adalah V. Sini adalah U. So, V bahagi U adalah nilai pembesaran dia lah. Okay. So, biasanya ketinggian objek, okay, ketinggian image, dia adalah sepadan dengan jarak objek dan jarak image. Kalau jarak objek dia besar, so dia punya panjang objek, tinggi objek pun besar. Kalau panjang image, jarak image dia pendek, dia punya panjang tinggi image dia pun pendek. Okay. Maksudnya di sinilah, kalau sini dia kecil, sini pun akan kecil. Kalau sini besar, V pun akan besar. Okay. So, kanta objek lebih tebal, okay, lebih tebal. Kita nak fokuskan, tumpukan cahaya dia lebih banyak kan. So, kalau you ingat F, kalau F pendek, so dia tebal. Sebab dia banyak tumpu cahaya. Okay. So, ini ingatlah okay, untuk kanta objek. Okay, so kalau you dah ingat mikroskop, yang untuk teleskop terbalik saja. Okay, teleskop terbalik saja. Teleskop kita nak kanta mata, power dia tinggi. Okay, di sini kita nak power sini tinggi. Okay, so panjang fokus kanta mata akan jadi pendek. Okay, yang sini akan jadi panjang sikit. Okay, sini akan jadi panjang. So, susunan dia, jarak objek, kanta objek dan kanta mata adalah sama dengan FO tambah FE. Okay, peralasan normal. Okay, peralasan normal. Sebab kita nak image itu, okay, mula-mula image itu dia akan terbentuk pada titik fokus. Kemudian bila image jadi titik fokus, dia akan berlaku dihasilkan di infinity juga. Okay. So ingat terbalik saja. Okay, terbalik untuk teleskop dengan mikroskop. Okay. Okay, kembali pada soalan kita. So di sini kita nak guna mikroskop kan. So mikroskop pertama sekali jarak objek dan jarak kanta, jarak objek daripada kanta objek. Okey, kita nak dia punya jarak macam mana? Okey, kalau you tak pasti, you tinggal dulu. Okey, untuk mikroskop kita tahu dia punya susunan dia mesti lebih. Okay, dia mesti lebih. So that means kita dah tahu lah ini pun ini akan out. So confirm you dah tahu jawapan adalah L. Okay. Okay, confirm jawapan adalah L lah. Okay, so jadi jarak objek okay, untuk jarak objek kita nak letak di antara titik fokus dan juga dua darab titik fokus. Okay, so kenapa ya? Okay, sekejap. Ini soalan mana? Ini soalan 2014. Okay. Okay, sorry ya. Okay, so jarak objek kita nak letak di antara F dengan 2F. Okay, kenapa ya? So tulislah di sini. Okay, tulis kat sini. Okay.
Okey, ikut sajalah. Okey, ikut saja dia punya jawapan. Okey. So kenapa kita nak letak objek dekat sini ya? Okey, sebab dia punya fungsi adalah supaya kita dapat image. Okey, kita akan dapat mana pula? Okey, okey ya. Supaya kita dapat image yang mempunyai ciri-ciri yang nyata. Okey, image yang dihasil kan adalah nyata, songsang dan juga diperbesarkan. Okey, tujuan kita nak besarkan image ya. Kita nak besarkan image. Okey, yang penting sebenarnya kita kalau kita ada dua kanta, okey, objek kalau di sini kan, objek di sini. Yang first kali sepatutnya kita mesti dapat image yang pertama ini. Okey, image yang pertama ini mesti nyata. Okey, mesti nyata. Kalau dia tak nyata, kita tak akan dapat image yang second hand. Okey, kita dapat image yang second hand. Sebab image ini akan menjadi objek kepada kanta mata. So dia mesti dapat nyata. So that's why kalau you letak dekat dengan kanta, dia akan menjadi maya. Kalau you letak dekat infinity, letak dekat jarak fokus, titik fokus F, dia akan menjadi infinity. So bila jadi infinity, dia adalah maya. So kita tak akan dapat image yang kedua. Okay, so that's why you kena letak dekat antara F dengan 2F. Okay. Okay, kedua. So jarak kita kena letak D lebih besar daripada FO tambah FE. Okay, D lebih besar daripada FO dan FE. Okay, so kenapa? So supaya image yang terhasil oleh kanta objek berada di mana? Berada di kedudukan kurang daripada F E. Okay, so that means dekat sini kalau FO FE. So jarak kita image kita yang dapat adalah di sini. Okay, di sini. Supaya kita akan besarkan. Okay. So dia punya jarak di sini kena lebih besar daripada FO dan FE. Supaya kita dapat image di sini ya. Kalau tak nanti kita mungkin dapat image di sini. Okay, okay. Then jarak UI mesti kurang daripada titik fokus Okay. Okay, UI mesti kurang daripada panjang fokus. Okay, kenapa? Supaya kita dapat image yang lebih besar dapat dihasilkan. Okay, yang penting image yang lebih besar lah dihasilkan. You kena fikir balik mikroskop tujuan dia apa? Tujuan dia adalah untuk menghasilkan image yang lebih besar.
Okay, image yang lebih besar. Okay, so yang paling sesuai adalah L lah. Okay, paling sesuai adalah L. Okay, kita baru bincang berapa soalan? 4 soalan. Okay, okay, saya cuba bincang satu lagi. Okay, tentang cermin lah. Cermin dan kita akan tamat kelas ini. Yang lain saya cuba hantar jawapan dan nanti anda boleh cuba untuk ulang kaji lah, terutama untuk esei. Okay, untuk esei. Dan kalau you ada soalan boleh tanya saya. Okay, so kita cuba tengok yang soalan satu lagi. Okay, so kita tengok cermin lah. Kita belum tengok lagi cermin. Okay, soalan 5. Raja 5.1 dan 5.2 menunjukkan Raja sinar bagi seorang lelaki berdiri pada dua jarak yang berbeza di hadapan satu cermin cekung. Okay, ini cermin cekung. Okay, so nampak kalau objek dia semakin dekat, image dia semakin jauh. Okay, semakin jauh. So, tandakan pada jawapan yang betul dalam kotak. So, apakah ciri image yang terbentuk? So, dekat sini adalah nyatakan maya. Okay, so you tengok image sepatutnya kita dapat daripada di sebelah kiri kan. So, ini adalah nyata. Okay, nyata. Nyata. Okay, kemudian bandingkan jarak objek. Okay, so kita nampak dari gambar kan, jarak objek Raja 5.1 lebih apa? Lebih panjang daripada Raja 5.2. Okay. Then jarak image Raja 5.1 lebih pendek daripada Raja 5.2. Okay, seterusnya. Okay, bandingkan size. So, kita tengoklah sebenarnya size image yang Raja 5.2 lebih besar kan? Lebih besar. Okay. Okay, size image Raja 5.2 lebih besar daripada Raja 5.1. Okay, nyatakan hubungan antara jarak objek dan jarak image. So, kita tengok kan, kalau jarak objek dia panjang, jarak image akan jadi pendek. So, boleh jawablah, jika jarak objek lebih panjang, maka jarak image lebih pendek. Okay, atau guna perkataan semakin lah. Semakin panjang, maka jarak image semakin pendek.
Okay. Okay, next. Nyatakan hubungan antara jarak objek dan size image. Okay, so jika atau apabila pun boleh, jika jarak objek semakin panjang, maka size image semakin kecil. Okay, kecil. Okay, semakin kecil. Okay. Kemudian satu piring parabola yang digunakan untuk menerima isyarat dari satu stesen televisyen, di manakah sepatutnya penerima tersebut diletak untuk memperoleh isyarat yang paling kuat. So, kita tahu bahawa semua cahaya kalau melalui cermin cekung, dia akan ditumpukan di mana? Di titik fokus. So, di sini adalah titik fokus. Okay. So, kita patut letak di titik fokus. Okay, titik fokus. Okay, titik fokus. Okay, kenapa? Sebab semua isyarat akan dipantulkan dan ditumpukan pada titik fokus. Okay, pada titik fokus. Okay, so basically hari ini saya dah coverkan topik pembiasan. Okay, bab 6 ada pembiasan. Okay, lepas tu kita ada dalam, nyata dan dalam ketara. Okay, and then kita ada apa? Saya belum cover formula kanta. Okay, formula kanta. Okay, ini saya belum cover lah. Okay, formula dia 1 per U tambah 1 per V sama dengan 1 per F. Okay, mungkin sekejap saya cuba terangkan sikit lah. Kemudian pantulan dalam penuh pun saya dah cakap. Kita dah tengok satu soalan. Then kanta pun kita dah tengok. Okay. And then cermin pun kita dah tengok. Okay, alat optik pun dah tengok. Cermin pun dah tengok. Okay, so tinggal saja formula kanta. So soalan yang lain-lain ni anda boleh cuba buat. Okay, cuba buat. Dan di sini saya terangkan sikit formula kanta. Sorry. Okay, so formula kanta. Okay, so you cuba ingat saja 1 per U tambah 1 per V sama dengan 1 per F. Okay, so kalau untuk kanta cembung, okay, kanta cembung, okay, cembung dia adalah positif. Okay, positif untuk F. Okay, kalau untuk kanta cekung, dia adalah negatif. Okay, negatif. Okay, ini sebab apa? So, kalau saya lukis kat sini, so, kalau kita ada satu objek kan, kanta cembung, dia akan menempuh cahaya di sebelah sini. Okay.
So that's why di sini dia punya panjang fokus adalah positif. Okay. Sepatutnya semua benda yang dekat sebelah adalah positif. Objek di kiri, apa-apa yang di sebelah kanan adalah positif tau. Okay. Tak kisah kita punya jarak image V. Sorry. Okay. Semua ini adalah positif. Kalau kita ada kanta cekung, kanta cekung, objek di sini. So, F yang kita ambil adalah daripada sini. So, di sini adalah negatif. So, kalau image yang kita dapat di sini, katakan image di sini kan. So, V sini pun adalah negatif. Dia adalah maya. So, just one example lah. One example. So, kalau kita ada tentukan jarak image. So di sini kita pakai formula 1 per U tambah 1 per V sama dengan 1 per F. So you tengok kanta cembung adalah, sini adalah patutnya positif. Positif. So that means di sini pun 2 cm adalah positif lah. So 1 per 5 tambah 1 per V sama dengan 1 per 2. Kalau soalan dia kalau dia bagi you power, tak apa, kita selesaikan dulu inilah. 1 per V sama dengan 1 per 2 tolak 1 per 5. So sama dengan 5 per 10 tolak 2 per 10 dapat 3 per 10. Jangan lupa ini 1 per V sama dengan 10 per 3 per 10. So V sama dengan 3.33 cm. 3.33 cm. Kalau untuk kuasa, P sama dengan 1 per F. Di mana F sini you kena tukar kepada meter. So 1 per 0.02 sama dengan positif 50 D. D untuk diopter. Power ini dengan panjang fokus you kena tunjukkan positif. Positif atau negatif. Sebab positif ni bermaksud dia adalah kanta cembung. So katakan kalau saya bagi power sama dengan positif 20 D. So you dah tahu ini adalah kanta cembung. Ini adalah cembung. Kalau P sama dengan negatif 15. So you tahu ini adalah kanta cekung. So you kena tulis positif dengan negatif. Walaupun nombor itu positif, tapi kena tuliskan dia punya tanda. So one more, ini kanta cekung. So 1 per U tambah 1 per V sama dengan 1 per F. So U adalah 4. V di sini negatif 1 sama dengan 1 per F. So F sama dengan 1 per 4 tolak 1 sama dengan 1 per F. So 1 per F sama dengan negatif 3 per 4. So F sama dengan negatif 4 bagi 3 sama dengan negatif 1.33 cm. So di sini saya nak ingatkan, jawapan jangan tulis dalam pecahan. Jangan tulis dalam pecahan. Kita nak nombor. Kalau saya tanya, saya punya bla 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 adalah 100 per 7. You tak tahu berapa. Tapi kalau saya bagi tahu anda, saya punya bla 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 ada 14.14 cm. You dah tahu idea dia 14.14 cm. So kena bagi nombor, jangan tulis pecahan. Tetapi kalau you kira, you masukkan kalkulator, you guna pecahan. Guna nombor yang sepatutnya, nombor yang sebenar. So F adalah 1.3 kan. So di sini kalau you pakai formula P sama dengan 1 per F, kalau you masukkan 1 per negatif 1.33,
you tak akan dapat jawapan ini. Okay, you won't get this answer. You kan dapat negatif 70, mungkin 75 point something. You tak akan dapat jawapan yang bulat-bulat 75. That's why you kena letakkan nombor yang sebenar untuk buat pengiraan. Bukan sahaja fizik, matematik, matematik tambahan pun sama. Okay. Okay lah, so ini tentang formula kanta. Okay, so ada soalan nak tanya ke? Okay, ini saya pernah share lah. Ini pun banyak sangat latihan juga tentang soalan-soalan cahaya. Bukan sahaja cahaya lah, okay, ada topik lain juga. Saya boleh kongsi nanti, anda boleh buat ulang kaji lah tentang cahaya. Okay, sebenarnya banyak sangat soalan you boleh tengok. Okay, dan juga kita ada okay, boleh cuba tengok. Saya pernah share lah yang ini, soalan esei. Okay, untuk cuba tengok untuk bab 5 lah. Okay, untuk dulu punya bab 5 lah. Okay, contohnya tengok reka bentuk kanta pembesar. Reka bentuk cermin yang sesuai untuk kedai sebaneka. Okay, cermin untuk diletakkan di penjuru jalan. Reka bentuk piring ekstra. Okay, so semua ini sebenarnya boleh baca lah. Okay, cuba baca. Okay, banyak benda you boleh baca. Ini soalan-soalan yang biasa kita akan tanya. Okay, kita akan tanya. Okay, so saya akan share sajalah. Okay, dan satu lagi adalah modul understanding. Okay, yang ini adalah soalan 4 markah lah. Dalam esei kita ada 4 markah. Okay, so kalau you tengok bab 5, bab 5 banyak jugalah. Okay, so Fata Morgana sebenarnya adalah logam maya lah. Okay. Ya, soalan-soalan macam ini. Kenapa berlian berkilau apabila sinar cahaya melaluinya? So, you tahu ini adalah pantulan dalam penuh. Okay, boleh baca? Okay, so kita berhenti kat sini. Kalau you ada soalan lagi, boleh PM saya atau boleh tanya dalam grup. Okay, dan I wish you have a good weekend. Untuk yang pelajar yang masih menjalankan kelas online, selamat menjalankan kelas online. Okay, jangan malas, jangan tak ikut kelas. Okay, pergi kelas. Cikgu banyak buat latihan bagi soalan juga. Okay, so pergilah pergilah kelas ulang kaji ini. Okay, kita jumpa lagi.